Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asma Mardia binti Abu Bakar. Kami akan membentangkan tajuk keistimewaan dakwah Islamiah. Okey, saya Asma Mardia akan melanjutkan kepada slide yang pertama, iaitu tajuk ciri-ciri keistimewaan dakwah. Poin yang pertama ialah Rabbaniyah, yang mana Rabbani ni bererti segala aktiviti dakwah Islam mestilah merujuk kepada Allah sebagai Rabb, yang mana segala hukum, konsep, prinsip, nilai dan peraturan yang terkandung di dalam Islam mestilah bersumberkan wahyu, iaitu Al-Quran dan hadis. Dan matlamat dakwah Rabbani ni adalah mestilah berkaitan dengan kembali kepada Allah, bukan sebaliknya. Ciri-ciri yang kedua ialah sesuai untuk semua tempat dan bersifat sejagat. Okey, macam yang kita tahu, dakwah agama Islam ni sifatnya adalah alamiyah, yang mana agama yang universal, tidak terikat dengan masa, tempat dan ruang. Malah Islam sesuai untuk semua manusia, tak kira bangsa dan tak terbatas dengan masa-masa tertentu. Jadi dakwah yang dimaksudkan kat sini ialah dakwah ni mestilah bersifat global, yang bermaksud umat Islam mesti ada dekat setiap penjuru dunia untuk kita ni bersatu dalam mengembangkan dakwah Islam. Walaupun dakwah yang dimaksudkan ini adalah dakwah bersifat antarabangsa, tetapi dari segi operasinya adalah bersifat tempatan, yang mana contoh kita kat mana kita berada, kat situlah kita berdakwah, kan? Tak semestinya nak kena pergi luar negara, kan? Jadi secara fikrahnya, hubungan kita semua sesama Islam ni adalah bertaraf antarabangsa supaya dapat wujudkan kesatuan ummah. Bukan kita je bersifat global, musuh Islam pun dia orang bersifat global, yang mana dia orang ni pun bersatu daripada setiap penjuru dunia untuk melawan kita dan menghancurkan umat Islam secara berkumpulan. Ciri yang ketiga ialah pendekatan berdasarkan keilmuan. Okey, apa yang boleh kita tengok ialah dakwah yang kita lakukan mestilah berkaitan dengan mendekatkan diri kita pada ilmu, yang mana kita ni dalam melakukan dakwah tujuannya untuk mengajak manusia berfikir dan mengajar mereka cara untuk mengerjakan amalan Islam secara bertahap mengikut kefahaman mereka. Contohnya dengan adakan kuliah, ceramah dan perbincangan agar mereka ni lebih memahami Islam dengan baik. Selain daripada itu, dalam mensebarkan dakwah ni, kita dilarang untuk melakukan mensebarkan dakwah secara paksa atau memberi tekanan kepada mereka. Sebab kalau kita buat macam tu kepada mereka, mereka akan lagi jauh daripada Islam. Jadi Islam ni agama yang tidak memaksa. Yang keempat pula ialah keterangan dan bukti yang nyata. Okey, dalam kita sebarkan dakwah ni, kita tak boleh bagi contoh ataupun beri keterangan yang palsu. Kalau kita bagi keterangan yang palsu, macam mana orang nak percaya pada kita, nak ikut ajaran Islam ni? Jadi kita dalam sebarkan dakwah ke atau apa-apa pun, kata-kata kita kena jaga. Dan contoh dalam menyebarkan dakwah juga, kita digalakkan untuk selitkan dalil-dalil ataupun rujukan Islam dalam ucapan kita. Barulah orang percaya bahawa Islam ni agama yang lurus, bukan agama yang sesat. Poin yang terakhir ialah perubahan bertahap dan tidak mendadak. Okey, dalam Islam ni kita bukanlah nak harapkan dakwah kita ni memberi kesan yang mendadak terhadap seseorang tu. Dan Islam ni dia hanya lebih kepada perubahan yang bertahap, ikut kemampuan masing-masing, ikut kefahaman masing-masing. Dan sebabnya dengan perubahan yang sedikit demi sedikit ni dapat meningkatkan ataupun menghasilkan seseorang tu mempunyai semangat yang kuat untuk berubah. Kalau mendadak kan jadi lain pula, kan? Okay. So kesimpulannya daripada
Penggambaran ciri-ciri dakwah ni dapat memberi kesedaran kepada kita tentang bagaimana Islam ni dijalankan sebenarnya, secara tegas ataupun secara macam mana. Okey, itu saja daripada saya. Saya serahkan pula kepada kawan saya. Baiklah, sekarang tiba giliran saya, Nur Ardiana binti Arzaha, nombor matrik di 183108990, untuk menerangkan tentang bukti dan aspek kesempurnaan dakwah Islamiah serta kesesuaian untuk kehidupan manusia. Yang pertama, dakwah Islam memenuhi keperluan setiap zaman. Kesempurnaan ajaran Nabi ini sangat jelas apabila terdapat risalah yang dibawa oleh Nabi terakhir, iaitu Al-Quran. Nabi Muhammad dia telah menyempurnakan bangunan yang sudah dibangunkan oleh Nabi-Nabi yang sebelumnya. Oleh itu, apabila berakhirnya persyariatan yang dibawa oleh Nabi yang terakhir ini, maka risalah tersebut telah mencapai kesempurnaan sehingga kan dapat disebarkan ke serata dunia. Oleh itu, ia sesuai untuk keperluan manusia hingga ke akhir zaman. Tak ada nabi dari salah lagi selepas Nabi Muhammad, kerana Islam telah mencapai kesempurnaan. Oleh itu, sekarang ni ramai para ulama menggunakan ajaran Nabi untuk berdakwah. Maka dakwah mereka akan lebih senang, akan lebih mudah, kerana terdapat rujukan iaitu Al-Quran dan hadis untuk menyebarkan dakwah ke serata dunia. Yang kedua, dakwah Islam memenuhi keperluan setiap bangsa. Islam diturunkan bukan sahaja untuk bangsa Arab, tetapi untuk setiap bangsa yang ada di bumi ini. Islam juga adalah rahmat bagi seluruh alam. Pencipta bagi setiap bangsa ialah hanya Allah dan tiada yang lain. Setiap bangsa juga merupakan adalah anak-anak Adam yang diciptakan daripada tanah. Tidak ada kelebihan satu bangsa ke atas bangsa yang lain, satu suku kaum ke atas suku kaum yang lain, dan satu warna kulit ke atas warna kulit yang lain. Yang membezakan antara hamba-hambanya ialah takwa. Dakwah Islam juga dia tak terbatas hanya untuk orang Islam. Kalau terbatas hanya untuk orang Islam, macam mana bangsa-bangsa lain, agama-agama yang lain boleh berminat untuk masuk Islam? Malahan ada juga setiap perlakuan orang Islam ini menjadi contoh kepada bangsa yang lain. Contohnya kewajipan umat Islam untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Okey, bagi kita itu ialah kewajipan, tapi bagi mereka nampak puasa ini boleh membantu kita untuk menjaga kesihatan, untuk membuatkan badan lebih sihat. Jadi serba sedikit berpuasa itu juga yang kita nampak hanya macam satu perkara yang mudah. Bagi mereka ianya adalah satu cara untuk terus menjalani kehidupan yang sihat. Dan yang terakhir, dakwah Islam mencakupi semua bidang. Islam merupakan satu sistem yang komprehensif dan mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia. Contohnya, daripada kita bangun tidur sehinggalah kita tidur, pasti setiap apa perlakuan yang kita lakukan pada hari tersebut semuanya merujuk kepada apa yang kita buat. Adakah yang kita buat itu baik ataupun tidak? Islam juga dibangunkan di atas tapak atau asas akidah yang sejahtera, di mana tapak Islam tersebut adalah sangat kukuh, sehingga kan pengaruh-pengaruh Barat tak mampu untuk menggoyahkan tapak Islam tersebut.
Dakwah Islam juga menggariskan tata cara yang sempurna mengenai permasalahan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, juga permasalahan hubungan manusia sesama manusia. Ini bermaksud setiap dakwah Islam itu juga boleh menjadikan kita panduan untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, juga untuk menjadi sahabat yang baik. Dan yang seterusnya, dakwah Islam ini juga boleh menjadi pedoman hidup yang menjamin kebahagiaan manusia sama ada di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Nazafinas binti Asih. Nombor metrik D192111676. Saya akan membentangkan perbezaan dakwah Islamiah dengan ajaran agama lain. Yang pertama, agama Islam. Kita sebagai orang Islam perlu mempercayai dan meyakini bahawa Allah SWT adalah yang Maha Esa. Seterusnya, kita sebagai orang Islam juga perlu mentauhidkan atau mengesahkan Allah SWT sebagai Tuhan yang satu dan tiada sekutu baginya. Kaedah mentauhidkan Allah SWT adalah dengan cara tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid zat, tauhid sifat dan tauhid afal. Dalam rukun iman, Islam menuntut kepada umatnya supaya mentauhidkan Allah SWT, beriman kepada Allah, iaitu mempercayai kewujudan dan keesaan Allah, baik dalam kekuasaannya maupun dalam hal-hal menyembah kepadanya. Kemurnian dan keikhlasan iman perlu kepada pengakuan dan persaksian melalui konsep syahadah. Ini adalah perkara yang paling utama dalam rukun Islam yang perlu ditunaikan untuk menjadikan seorang Muslim yang beriman. Allah telah memilih agama Islam sebagai agama yang berhak. Syariat itu disampaikan oleh orang-orang yang terpilih, para Nabi dan para Rasul, iaitu Rasul yang paling agung itu Muhammad SAW. Beliaulah yang telah menerima wahyu darinya dan dinamakan Al-Quran. Agama lain pula, agama Kristian. Mereka mempercayai dan yakin kepada Tuhan Tunggal yang dinamakan Trinity, iaitu Tuhan mempunyai 3 oknum yang terdiri daripada Tuhan Bapa Allah, Tuhan Anak Isa dan Rahul Kudus. Seterusnya, agama Buddha. Pada peringkat awal, mengikut setia agama ini tidak mengakui kuasa dan kewujudan Tuhan. Maknanya tidak ada konsep Tuhan. Akhir sekali, agama Hindu. Tuhan itu tidak tunggal, dinamakan Trimurti, mengakui kepada kuasa Tuhan dan setiap Tuhan mempunyai kuasa yang berlainan. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.